Wafatnya Aminah binti Wahab, ibu Nabi SAW ketika baginda baru berusia 6 tahun. فذكر إن نفعت الذكرى. Kemudian Nabi di bawah jagaan datuknya Abdul Muttalib bin Hashim. Pada umur baginda 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia dan Nabi SAW dijaga oleh satu-satunya bapa saudara kandung seibu dan sebapa dengan ayahnya, iaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib. Walaupun beliau memegang tampuk pemerintahan dan dihormati, Abu Talib bukanlah seorang yang hartawan. Maka di sinilah bermulanya karier pekerjaan pertama Nabi bagi membantu bapa saudaranya itu dengan mengambil upah sebagai pengembala kambing. Nabi mengembala kambing milik orang-orang Quraisy dan kebanyakan masa baginda semasa kecilnya dihabiskan bersama kambing-kambing di kawasan gembalaannya, iaitu di Bukit Ajiat di Makkah. Dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabat, Allah Subhanahu wa taala tidak mengutuskan seorang rasul melainkan dia akan mengembala kambing. Sahabat radhiyallahu anhum bertanya, adakah kamu juga begitu wahai Rasulullah? Ya, aku juga mengambil upah mengembala kambing dengan upah beberapa qirat. Menginjak usia Nabi 20 tahun, berlaku satu peristiwa perang yang dinamakan Peperangan Al-Fijar. Perang Al-Fijar bermula dengan persengketaan di antara dua orang, iaitu Urwa Ar-Rahlal bin Utbah dari Bani Hawazin yang dibunuh oleh seorang pemuda yang bernama Barrath bin Qais dari Bani Kinanah yang ada sangkut paut keturunannya dengan Bani Quraisy di Pasar Uqaz. Rasulullah SAW telah turut serta dalam peperangan ini sebagai pengutip anak panah kepada bapa saudaranya. Dinamakan Al-Fijar kerana peperangan ini berlaku dalam bulan yang diharamkan padanya peperangan. Sebuah lagi peristiwa penting yang berlaku di zaman remaja Nabi SAW adalah Perjanjian Al-Fudul. Perjanjian Al-Fudul ini berlaku sewaktu kabilah-kabilah Arab berkumpul di rumah kediaman Abdullah bin Jada'an membicarakan tentang kisah seorang lelaki dari Zubayd yang menjual barang dagangannya kepada Al-As bin Wa'il As-Sahmi, tetapi tidak dibayar oleh Al-As walaupun lelaki ini berkali-kali meminta bayaran tersebut. Akhirnya lelaki ini naik ke atas bukit Jabal Abu Qubais lantas melantunkan bait-bait syair yang menyatakan mengenai hal ini sekaligus memalukan bangsa Quraisy seluruhnya. Maka atas tindak balas peristiwa ini berlakunya Perjanjian Al-Fudul bagi menentang kezaliman dan memelihara kebenaran. Rasulullah SAW hadir dalam perjanjian ini, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, aku telah menyertai satu perjanjian yang dilakukan di rumah Abdullah bin Jada'an, sebuah perjanjian yang menyenangkan hatiku lebih daripada kesenanganku kepada unta-unta merah. Sekiranya aku diajak untuk turut serta dengan perjanjian ini sekali lagi di zaman Islam, nescaya akan aku berikan persetujuan segera. Inilah yang diibaratkan sebagai satu kebanggaan kepada bangsa Arab dan pengiktirafan mereka terhadap hak-hak asasi manusia. Dari hadis ini jugalah dapat difahami bahawa keadilan itu bukanlah diperjuangkan semata-mata untuk agama, tetapi ianya juga adalah hak makhluk sejagat. Al-Khalifah Online, #berkongsi manfaat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba